Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-14, di mana kita bakal berkongsi dan juga bersama-sama menghayati karangan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walaupun nama asalnya adalah nama yang panjang yang kita telah baca sebelum ini, tetapi masyarakat lebih mengenali dengan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita belum lagi masuk pada mukaddimah Imam Nawawi. Kita masih lagi berada pada biodata Imam Nawawi berdasarkan penulisan yang lain, berdasarkan kitab yang lain. Apakah nama kitab tersebut? Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, yang mana bermula daripada muka surat 34 yang telah ditulis oleh Ibnu Al-Kamiliyah rahimahullahu ta'ala. Kita telah baca beberapa banyak perkara yang mungkin pertama kali kita dengar tentang Imam Nawawi. Telah kita baca tentang keilmuannya, telah kita baca serba sedikit tentang penulisan-penulisannya, telah kita baca serba sedikit tentang karya dan juga passion semangatnya pada menulis akan ilmu. Telah kita baca tentang bagaimana waraknya beliau dalam menjaga makan minumnya. Telah kita baca banyak perkara tentang Imam Nawawi. Moga-moga ada sedikit sebanyak yang boleh kita pelajari. Sebelum daripada kita teruskan pertemuan petang ini, apa kata kita mulakan dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang melapangkan masa bersama. Saya nampak ramai yang di ruang komen. Saya raikan mana yang sempat: Galik Sprit, Zimadun, Rosnani, Rodita, Laila Umar, Nurul Hidayat, Ina Syam, Kak Zaliha, Kak Lili, Roslina Cik Min, Neni Ros, Siti Nurzana Tawil, Kak Nur Hayati Yahya, Ummi Akasha, Kak Safiyah, Nur Azza, Jamaliyah, Zaliha, Kak Safiyah Sapian, kemudian Linina Baharum, Kak Nani Hayati Kamaruddin, Abu Bakar, M. Nasir Harun, kemudian Zianab binti Husainab, kemudian Siti Nur Aisyah Ahmad, Nazifa Jamaliyah, Nik Roslina Karim, Kak Karimah, Hamimah Muhsan, Rakia Abdul Rahman, Salina Salih, dan juga ramai yang lain. Terima kasih kepada semua yang bersama. Seperti biasa, mohon sebaik sahabat bantu share, bantu untuk sebar luas, bantu untuk kongsi dan tag ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-47. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-47, kembali pada penulisan Ibnu Attar rahimahullahu ta'ala. Untuk yang kali pertama join, sebenarnya kitab tentang biodata Imam Nawawi yang telah disusun oleh Ibnu Kamiliyah, beliau sekadar mengambil daripada pelbagai penulisan berbeza, daripada ulama yang berbeza. Lalu sebab itu kadang-kala diceritakan tentang satu benda, kemudian cerita pada tentang lain.
Cumanya beliau tidak tulis daripada penulisan beliau, beliau nukilkan direct terus daripada kitab-kitab para ulama, daripada penulisan para ulama tentang Imam Nawawi. Sebab itu kadang-kala Ibnu Attar punya tulisan berulang kali kita jumpa nak menunjukkan kepada penceritaan yang berbeza. Maka jom kita lihat apakah kata-kata Ibnu Attar tentang Imam Nawawi, tentang kewafatan Imam Nawawi. Masih lagi ada beberapa perkara yang perlu diperbetulkan daripada sudut tulisan. Mohon sahabat-sahabat untuk bantu sediakan pen kepada yang ada kitab, ataupun mohon untuk pada waktu itu tulis di ruang komen supaya membantu sahabat yang tidak mempunyai kitab. Maka kita lihat di sini. Lalu kepada sahabat-sahabat yang mungkin untuk membuat pembelian kitab, maka boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Boleh tekankan pada link tersebut. Jom kita lihat. Ibnu Attar berkata, aku duduk dengannya, iaitu Imam Nawawi, sebelum beliau berpindah. Maka ini kena gariskan, sebelum daripada berpindah. Kerana bahasa Arabnya berbunyi, wa kuntu jalisan baina yadayhi qabla intiqalihi bi syahrain. Bukanlah maksud berpindah di sini, tetapi gariskan berpindah dan tukarkan kepada meninggal dunia. Tukarkan kepada intiqal, meninggal dunia, wafat. Aku duduk dengan Imam Nawawi, kata Ibnu Attar. Bila? Sebelum beliau meninggal dunia. Berapa lama sebelum Imam Nawawi meninggal dunia? Selama 2 bulan lebih kurang. Maka ini adalah keadaan Imam Nawawi yang mana beliau sentiasa pada waktu itu, Ibnu Attar yang sentiasa bersama dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terima kasih ya, kita berada pada muka surat 47 perenggan yang pertama. Lalu seorang fakir datang kepadanya seraya berkata, Syekh Fulan dari negara Fulan. Daripada negara mana? Daripada negara Sarhad. Sad Ra Khadal, Sarhad. Lalu ada seseorang datang, dia kata, wahai Imam Nawawi, ada seorang daripada negeri Sarhad. Dalam kitab asal pun disebut Sad Ra Khadal. Sad Ra Khadal. Daripada negeri Sarhad telah kirim salam kepadamu. Lalu orang yang kirim salam tersebut, beliau telah mengutuskan sebuah ibrik, sebuah bekas air ataupun cirik ini untukmu. Lalu di situ berlaku perkara yang jarang berlaku. Apakah kata Ibnu Attar? Ketika mana seseorang yang datang membawa salam daripada seseorang daripada Sarhad dengan cirik, yang mana kita dah tahu Imam Nawawi ni tak pernah terima hadiah kecuali daripada ahli keluarganya. Apa yang berlaku? Kata Ibnu Attar, pada waktu itu Syekh menerimanya dan mengarahkanku untuk meletakkan bekas air tadi, ibrik tadi, cirik tadi di tempat keperluannya. Maka kata Ibnu Attar, aku terkejut dengan penerimaan Imam Nawawi akan hadiah tersebut. Dan Imam Nawawi sendiri sedar yang anak murid dia terkejut. Sebab Imam Nawawi ni tak pernah terima hadiah, sama ada daripada ulama ataupun orang awam, bahkan daripada raja, daripada sesiapa, kecuali hanya daripada keluarganya sahaja. Dia tak terima hadiah daripada sesiapa. Lantas Imam Nawawi menjelaskan, diutuskan kepadaku beberapa orang fakir daripada Zarbula, dan cirik ini merupakan alat bermusafir. Lalu Imam Nawawi kata, pada waktu ini cirik ini kita akan pakai untuk bermusafir. Maka pada waktu itu kurang faham nak bermusafir ke mana, sebab Imam Nawawi sentiasa berada di Damsyik dan hanya balik ke Nawa yang tidak berapa jauh daripada situ untuk balik ke kampungnya. Maka pada waktu itu kata Imam Nawawi 2 bulan lebih sebelum beliau meninggal dunia, cirik ini merupakan alat bermusafir. Kemudian selepas beberapa hari, kata Ibnu Attar, aku bersama dengan Imam Nawawi. Tiba-tiba beliau berkata, dia telah mengizinkan aku untuk bermusafir. Tiba-tiba dia kata, aku telah mendapat izin untuk musafir. Qad udhna li fis safar. Aku telah mendapat izin untuk bermusafir. Ibnu Attar terkejut. Ini beberapa hari selepas daripada peristiwa hadiah cirik tersebut. Maka Ibnu Attar bertanya, bagaimana dia mengizinkanmu? Siapa yang mengizinkanmu? Bagaimana kamu mendapat izin? Ibnu Attar terkejut. Maka pada waktu itu Imam Nawawi menceritakan,
Maka kata Imam Nawawi, aku duduk di sini ketika mana pada waktu itu di tempat dia duduk sambil menunjukkan rumahnya di sekolah Ar-Rawahiyah, dan di hadapannya ada seekor bukan seekor, terjemah ni kena gariskan. Lalu di sini diterjemah sebagai seekor unta. Padahal dalam kitab bahasa Arab disebut wa qaddamahu, di hadapan rumahnya taqah musyrifah. Ada satu loteng, ada satu tempat musyrifah yang tinggi. Lalu tempat taqah diterjemahkan sebagai unta, terjemah yang mana perlu untuk kita gariskan. Lalu dalam buku disebut seekor unta yang mulia. Seekor unta yang mulia. Maka mohon gariskan, maka di hadapan rumah Imam Nawawi ada satu tempat musyrifah yang tinggi. Lalu kena tukar kepada satu tempat yang tinggi, dan tempat itu menghadap kiblat. Maka pada waktu itu kata Imam Nawawi, tiba-tiba terjemah sekira yang ada dalam buku itu mohon betulkan. Dalam kitab terjemahannya sekiranya, padahal dalam buku adalah tiba-tiba seseorang mendatangiku daripada arah tersebut, daripada arah tempat yang tinggi tadi, daripada taqah musyrifah tadi, seseorang datang kepada Imam Nawawi, dan beliau menunjukkan dari arah barat sekolah ke timurnya. Beliau iaitu Imam Nawawi menyambung. Minta maaf, bukan Imam Nawawi. Beliau, maksudnya orang yang datang kepada Imam Nawawi tersebut menyambung. Qum safir. Kena betulkan terjemahan di sini. Terjemahannya adalah aku akan menziarah. Aku akan menziarah. Terjemah aku dan akan itu gariskan. Kerana dalam bahasa Arab menyebut idh marra alayya syakhsun fil hawa min huna wa asyara min ghurbil madrasah ila syirkiha wa qala qum safir li ziyarati baitil maqdis. Bukanlah aku akan menziarahi, tapi betulkan terjemahnya qum, bangkitlah, safir, dan bermusafirlah menziarahi Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu makhluk yang mendatanginya, manusia ataupun bayang-bayang yang datang kepada Imam Nawawi pada waktu itu berkata kepada Imam Nawawi, qum, bangkitlah wahai Nawawi, safir, bermusafirlah kamu. Ke mana? Li ziyarati Baitul Maqdis, pada waktu itu untuk menziarahi Baitul Maqdis. Maka mohon sahabat betulkan. Yang pertama terjemah seekor unta yang mulia, gariskan, tukar kepada tempat yang tinggi. Musyrifah terjemahnya adalah tinggi, bukan mulia di sini. Kemudian terjemah sekiranya, itu mohon tukar kepada tiba-tiba, yang mana daripada bahasa Arab apabila ataupun tiba-tiba. Kemudian terjemah aku akan. Terjemah aku akan itu gariskan, tukarkan kepada bangkit dan bermusafirlah. Qum safir dalam bahasa Arab, bangkit dan bermusafirlah. Ke mana? Maka suara itu menyuruh menziarahi Baitul Maqdis. Maka pada waktu itu Ibn Attar, bayangkan, diajak untuk pergi ke Baitul Maqdis, meninggalkan Damsyik. Maka daripada Syria pada zaman kita menuju ke Palestin. Maka kata Ibn Attar, aku berpegang dengan kata-kata Syekh dalam kebiasaan permusafiranku, dan ia adalah yang hakiki. Maksudnya bila Syekh ajak, dia terus ikut. Dia tak ada kata nanti macam mana, tidak. Dia percaya dengan guru dia Imam Nawawi. Kemudian beliau mengarahkanku, berdirilah sehingga kita boleh mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat kita dan teman-teman baik kita. Maka kami pun pergi ke kubur sebahagian daripada guru-guru Syekh Imam Nawawi, sebahagian daripada guru-guru Imam Nawawi. Lalu terjemah Syekh di situ boleh tambahnya Syekhnya ataupun guru-guru Imam Nawawi. Maka daripada situ mereka pergi menziarahi perkuburan dan tempat persemadian sebahagian daripada guru Imam Nawawi yang telah meninggal dunia. Lalu menziarahi mereka, membaca beberapa potongan ayat Al-Quran kepada mereka serta mendoakan mereka. Selepas itu kami menziarahi para sahabat yang masih hidup seperti Syekh Yusuf Al-Faqai, Syekh Muhammad Al-Iqmimi, Syekh Syamsuddin Ibnu Abi Umar serta Syekh Al-Hanabilah, kata Ibnu Attar. Lalu kami menziarahi guru-guru Imam Nawawi yang telah meninggal dunia, dan kemudian kami menziarahi juga akan guru-guru dan sahabat yang masih hidup.
Seolah-olah gambaran daripada perbuatan Imam Nawawi ini, yang mana bila beliau pergi ke Baitul Maqdis, beliau tak akan kembali ke Damsyik semula. Dan itulah yang berlaku. Beliau daripada Damsyik, daripada tempat yang beliau telah begitu banyak mengajar dengan penuh ikhlas tanpa menerima sebarang bayaran, tempat yang beliau menulis begitu banyak kitab, dan kemudian pada waktu itu beliau pergi ke Damsyik, pergi ke Baitul Maqdis bersama dengan anak murid rapatnya Ibnu Attar, dan beliau tak kembali lagi ke Damsyik. Daripada Baitul Maqdis beliau telah kembali ke Nawa, ke kampung halamannya. Seterusnya di sini, kemudian kami meneruskan permusafiran pada waktu pagi hari yang sama hari tersebut. Perenggan seterusnya, di sini sediakan pen. Pada dua perenggan ini ada beberapa yang perlu untuk diperbetulkan. Kemudian kata Ibnu Attar, kami melintasi banyak kawasan. Wajara li ma'ahu waqa'i, yang mana terjemah di sini disebut dan aku dapati dan apa wajara li ma'ahu, dan aku dapati bersama beliau. Mohon tambah terjemah bersama. Dan aku dapati bersama beliau. Kata Ibnu Attar, aku dapati bersama dengan Imam Nawawi. Lalu membawa beberapa helaian kertas, ini terjemah yang sangat lari. Maka mohon gariskan. Membawa beberapa helaian kertas, mohon gariskan. Setiap kali bila saya sebut gariskan, janganlah pergi padam perkataan itu. Tidak. Lalu apabila saya sebut garis, sekadar gariskan bawah dia. Kita menghormati akan yang telah menterjemahkannya. Sekadar gariskan bawahan dia. Bukanlah bila saya sebut garis-garis, maksudnya terus padam, letak liquid paper, kemudian tampal dengan kertas lain. Tidak. Maksudnya pada waktu itu sekadar garis bawahnya. Lalu supaya kita tahu apakah terjemahan yang ada pada cetakan yang asal dan sebagainya. Lalu kata Ibnu Attar, kami melintasi banyak kawasan dan aku dapati bersama beliau. Apakah terjemahan dia? Membawa beberapa helaian kertas, gariskan daripada membawa. Wa ra'aitu minhu umuran tahtamilu mujalladat. Ini kitab yang asal. Wa ra'aitu minhu umuran tahtamilu mujalladat. Apakah terjemahan yang sesuai? Lalu aku dapati bersama beliau beberapa peristiwa. Lalu mohon tambah di situ, beberapa peristiwa yang boleh memenuhi berjilid-jilid tulisan. Maka ini adalah terjemah yang lebih jelas. Terjemah yang lebih jelas, wa ra'aitu minhu umuran tahtamilu mujalladat, kata Ibnu Attar, dan aku mendapati bersama dengan Imam Nawawi dalam permusafiran ke Baitul Maqdis ini, yang mana Ibnu Attar tak cerita beberapa peristiwa yang boleh memenuhi berjilid-jilid penulisan, yang boleh memenuhi berjilid-jilid penulisan. Beberapa peristiwa yang boleh memenuhi berjilid-jilid penulisan. Maka inilah yang mana kita nampak daripada penulisan Ibnu Attar, yang mana banyak peristiwa yang mana beliau alami dengan Imam Nawawi sepanjang berjalan menuju ke Baitul Maqdis, namun tidak disebutkan di sini. Maka kemudian, bagaimanakah perjalanan mereka daripada Damsyik? Kata Ibnu Attar, daripada Damsyik kami berjalan ke Nawa. Kemudian daripada Nawa kami menziarahi Al-Qurs dan Al-Khalil. Al-Khalil maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian daripada Baitul Maqdis, adakah mereka balik ke Damsyik? Kemudian kembali ke Nawa semula. Maka di sini kita nampak perjalanan Ibnu Attar bersama Imam Nawawi, yang mana mereka nak pergi ke Baitul Maqdis daripada Damsyik ke Nawa, daripada Nawa ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis ke Nawa semula, kampung Imam Nawawi, bukannya ke Damsyik balik. Seterusnya, ketika mana pada waktu itu beliau tiba di Nawa, kata Ibnu Attar, beliau jatuh sakit di akhir-akhir ziarahnya. Imam Nawawi telah jatuh sakit di akhir ziarahnya. Lalu ke rumah bapanya, beliau kembali ke rumah ayah beliau. Selepas aku mengetahui beliau sakit, ketika mana Imam Nawawi berada di Nawa, Ibnu Attar kembali ke Damsyik. Namun ketika mana Ibnu Attar dengar Imam Nawawi sakit,
dan tinggal dekat rumah ayah dia. Maka pada waktu itu apakah yang berlaku? Kata Ibnu Attar, selepas aku mengetahui beliau sakit, aku pergi ke Damsyik. Ini terjemah yang kurang tepat. Pergi itu mohon gariskan, kerana disebutkan di sini, fabalaghani maraduh fadhahabtu min Damsyik li'iyadatihi. Lalu kata Ibnu Attar, bila dia dapat tahu gurunya yang tersayang Imam Nawawi jatuh sakit, kata Ibnu Attar, aku datang dari Damsyik, ataupun aku pergi dari Damsyik, bukan ke, min terjemahnya dari. Aku datang dari Damsyik, ataupun aku pergi ke Nawa dari Damsyik untuk menziarahinya. Dalam buku disebut mengubat, bukan mengubat, kerana dalam kitab yang asal li'iyadatihi. Apakah terjemah iyadah? Iyadah terjemahnya adalah ziarah, ziarah orang sakit. Dia bukan sekadar ziarah biasa. Iyadah adalah ziarah orang sakit. Maka kata Ibnu Attar, aku datang ke Nawa daripada Damsyik untuk menziarah Imam Nawawi. Lalu mohon gariskan terjemah mengubatinya, tukar kepada menziarahinya. Mohon gariskan terjemah pergi, tukar daripada Damsyik menuju ke Nawa. Bila Imam Nawawi nampak Ibnu Attar datang, anak murid dia yang mana banyak bersama dengan dia, maka gembiralah rahimahullah. Imam Nawawi gembira dengan kedatangan Ibnu Attar. Daripada sini juga kita nampak, sebab itu dalam Islam sangat menggalakkan kita menziarahi orang yang sakit. Lagi-lagi kalaulah kita tahu orang yang sakit itu dengan kedatangan kita, Allahumma salli ala sayyidina, minta Allah terlanggar. Lagi-lagilah bila ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tahu orang yang sakit itu dengan kedatangan kita dia bertambah suka, dia bertambah pada waktu itu gembira, maka bagus kita pergi. Kadangkala kita terlalu sibuk hidup di bandar, kadangkala kita terlalu sibuk hidup dengan kerja, kadangkala antara perkara yang paling kurang kita buat adalah menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit. Padahal kadangkala orang sakit boleh gembira dengan kedatangan orang-orang yang menziarahinya. Bahkan mungkin bila dah habis PKP ni, mungkin kita boleh amalkan berapa banyak orang yang mungkin kita tak kenal berada di hospital-hospital, yang mana kalaulah kita ziarah mereka, pada waktu itu boleh menggembirakan mereka. Sebab anak-anak dia tak datang ziarah mungkin kerana sibuk ataupun jauh, keluarganya tak datang ziarah. Sebenarnya dengan kedatangan iyadah, ziarah kepada orang sakit, maka sebenarnya boleh menggembirakan orang yang sakit. Sebab itu Nabi SAW sebut, antara hak seorang Islam kepada seorang Islam, apakah antaranya? Iyadatul marid, ziarahnya ketika mana sakit. Maka Imam Nawawi gembira dengan kedatangan Ibnu Attar yang datang menziarahinya. Namun Ibnu Attar, Imam Nawawi tak benarkan duduk lama kerana Imam Nawawi tak nak menyusahkan dia. Maka pada waktu itu kita nampak, maka gembiralah rahimahullah dengan hal itu. Kemudian beliau menyuruhku, kembalilah kepada keluargamu. Imam Nawawi minta pada waktu itu untuk dia balik semula ke Damsyik, balik semula ke tempat dia. Maka pada waktu itu kata Ibnu Attar, aku mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan ketika itu beliau telah nampak sihat. Lalu selalunya begitu, orang-orang yang mana telah tiba waktunya, kadangkala Allah beri sedikit masa kepadanya. Maka Imam Nawawi pun ketika mana Ibnu Attar tinggalkannya, sudah nampak sedikit sihat. Iaitu bilakah Ibnu Attar tinggalkan Imam Nawawi? Pada hari Sabtu 20 Rejab tahun 676 Hijrah. Pada hari Sabtu 20 Rejab tahun 676 Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Lalu pada waktu itu Ibnu Attar meninggalkan Imam Nawawi pada hari Sabtu 20 Rejab tahun 676 Hijrah.
Kemudian beliau meninggal dunia pada malam Rabu 24 Rejab, selang beberapa hari sahaja. Lalu pada ketika mana Ibnu Attar tinggalkan beliau di Nawa, Imam Nawawi meninggal di Nawa, meninggal di kampungnya. Ketika mana Imam Nawawi ketika mana Ibnu Attar kembali ke Damsyik, selang beberapa malam, kata Ibnu Attar, beliau meninggal dunia pada malam Rabu 24 Rejab, selang beberapa hari ketika mana Imam Nawawi menyuruh Ibnu Attar kembali ke Damsyik. Maka kata Ibnu Attar, aku tidur pada malam itu, tiba-tiba aku terdengar teriakan seorang penyeru mengajak untuk memenuhkan ruangan Masjid Damsyik pada hari Jumaat bagi menunaikan solat jenazah Syekh Rukhnuddin Al-Muwaqi'. Orang ramai meraung ketika itu. Aku tersedar, kata Ibnu Attar, lantas menyebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemungkinan beliau masih hidup pada hari Khamis dan meninggal dunia pada malam Jumaat itu. Maka orang ramai dipanggil menyembahyangkan jenazah Syekh Rukhnuddin Al-Muwaqi' pada hari Jumaat di Masjid Damsyik. Para muslimin meratapi atas pemergiannya yang khusus mahupun yang am, yang memuji mahupun yang mencerca. Seterusnya, Az-Zahabi menceritakan, lalu ketika mana, ini dah selesai dah kata-kata Ibnu Attar, ini pergi kepada Az-Zahabi. Az-Zahabi, orang ramai meratap dengan ratapan yang dahsyat. Maka irasa, rasa ni bukan ratap. Lalu kita nampak di situ terjemah ratap. Kalaulah kita tengok dalam kamus, rasa, kerana perkataan di sini yang mana diterjemahkan sebagai ratap. Warasahun nas bimarasi kathirah. Lalu di sini rasa alif maksurah, alif berbentuk ya. Maka para sahabat-sahabat boleh catat supaya sekadar boleh menjadi rasa alif maksurah, iaitu alif berbentuk ya. Rasa ini terjemahnya adalah madhuhu ba'da mautih, mengungkapkan kebaikan jenazah selepas kematian dia. Itu rasa. Rasa ni bukan meratap. Kalaulah kita sebut meratap, yang kita faham maksudnya menangis pada waktu itu begini-begini, tidak. Maksud rasa cumanya terjemah dia mungkin tak ada yang kita dapat dalam bahasa Melayu, sebab itu diterjemahkan sebagai meratap. Tetapi kalaulah kita tengok dalam kamus bahasa Arab, rasa maksudnya madhuhu ba'dal maut, memuji, berkata baik tentang jenazah selepas kematian dia. Lalu itu terjemah dia. Orang ramai meratap. Lalu mohon sahabat-sahabat gariskan perkataan meratap, tuliskan di situ dalam kamus, perkataan rasa maksudnya adalah memuji, berkata baik tentang jenazah selepas kematiannya. Maka itu adalah terjemah yang betul berkenaan rasa, memuji. Maka orang ramai banyak memuji Imam Nawawi, banyak berkata baik tentang Imam Nawawi selepas mana kewafatan dia. Itu adalah maksud daripada rasa, supaya bukanlah kita salah faham manusia meraung meratap, tidak. Seterusnya, Ibnu Kamiliyah menukilkan daripada Imam Zahabi tentang Imam Nawawi. Ini adalah cara Ibnu Kamiliyah. Beliau tak tulis apa-apa, beliau sekadar kumpulkan daripada penulisan ulama yang berbeza tentang Imam Nawawi. Az-Zahabi menceritakan mencecah 20 orang, yang mana 20 orang ini dengan lebih daripada 600 rumah. Ketika mana Imam Nawawi meninggal, ada 20 orang yang pada waktu itu mereka ini dikerumuni oleh lebih kurang 600 rumah, yang mana mereka berkumpul menceritakan kebaikan Imam Nawawi. Dipanggil apa? Dipanggil rasa, maksudnya menceritakan kebaikan seseorang itu selepas beliau meninggal dunia. Kata Az-Zahabi, mencecah 20 orang yang menceritakan kebaikan Imam Nawawi dalam bentuk syair, pujian yang betul, bukanlah pujian rekaan-rekaan yang dibayar, tidak. Dengan lebih daripada 600 rumah, antara yang memuji ataupun tarsiyah yang memuji akan Imam Nawawi selepas daripada kematiannya adalah Majduddin Zahir, Qadhi Qudah Najmuddin bin Susri, Majduddin Ibnu Al-Mukhtar, Alauddin Al-Kindi Al-Katib, dan Al-Afif At-Talmasani Asy-Syair. Lalu ini adalah orang-orang yang berkata tentang Imam Nawawi. At-Talmisani Asy-Syair. Ibnu Daqmaq pula menambah,
Ketika mana sampainya berita kewafatan Syekh Nawawi di Damsyik, kerana berita tu sampai lewat selang beberapa hari, Qadi Qudah Izzuddin Ibn Sa'ir terus menuju ke bersama sekumpulan orang ke Nawar. Bila pada waktu itu Qadi Qudah yang berada di Damsyik dengar pada waktu itu Imam Nawawi telah meninggal dunia, dia bawa beberapa teman dia dan pergi ke Nawar. Kenapa? Untuk menyembahyangkan jenazah Imam Nawawi. Ketika mana Imam Nawawi meninggal dunia, maka pada waktu itu ahli keluarga dia nak bina untuknya akan binaan, akan kubah. Menjadi kebiasaan pada waktu itu dibina kubah pada orang yang meninggal dunia. Maka saudara mara An-Nawawi ingin membina binaan, iaitu kubah di atas kuburnya. Tetapi makcik kepada Imam Nawawi, adik-beradik dengan ayahnya, yang dalam kitab disebut Ammah, makcik Imam Nawawi, adik-beradik kepada ayah Imam Nawawi telah bermimpi, ataupun adik-beradik Imam Nawawi yang lain bermimpi dalam tidur, yang mana Imam Nawawi berkata kepadanya, beritahulah kepada mereka semua, janganlah lakukan apa yang kalian kehendaki, sekiranya kalian membina sesuatu, ia akan merosakkan. Dia tersedar dan menceritakan kepada mereka semua, justru itu mereka tidak bina kubah, cuma mereka meletakkan batu-batu di sekeliling kuburnya sebagai tanda dan daripada binatang datang kepadanya. Abul Al-Hasan berkata, sekumpulan orang di Nawar menceritakan kepadaku, mereka telah meminta Imam Nawawi tidak melupakan mereka pada hari kiamat kelak. Lantas ketika mana Imam Nawawi masih hidup, beliau menjawab, jika aku mampu demi Allah, aku tidak akan masuk ke syurga seorang diri, melainkan dengan semua yang mengenaliku dan pernah melihatku. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, aku memujinya. Siapakah aku ini? Iaitu Al-Hasan. Al-Hasan berkata, aku memujinya. An-Nawawi mempunyai kedudukan yang mulia, sebagaimana yang disebut oleh pelajarnya Ibnu Attar. Bagaimana kita lihat betapa banyak pujian Ibnu Attar kepada Imam Nawawi. Sebahagian para salihin bermimpikan Imam Nawawi di dalam tidur bahawa Syekh Nawawi sebenarnya adalah seorang pemimpin. Dalam kitab yang asal disebut sebagai kutub, Qurtuba, kutub. Kutub adalah salah satu daripada tingkatan-tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah. Lalu sebahagian orang saleh pada waktu itu bermimpi yang mana sebenarnya Imam Nawawi ini adalah seorang kutub yang mana hubungannya sangat dekat dengan Allah, dan Imam Nawawi mengetahui tentangnya tetapi beliau merahsiakannya. Sebab itu disebutkan di sini bahawa sebahagian para salihin bermimpikannya, kata Al-Hasan, di dalam tidur mereka, bahawa sebenarnya Syekh An-Nawawi, iaitu Imam Nawawi, adalah seorang pemimpin. Pemimpin kalau kita tengok dalam kitab yang asal, iaitu seorang kutub. Seorang kutub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anna ba'da salihin ra'a fi naumih anna syekh qutbun, yang mana seorang daripada kutub, tingkatan-tingkatan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mana Imam Nawawi sendiri tahu tentang itu, namun Imam Nawawi telah mendiam diri dan dia tidak beritahu kepada sesiapa. Seterusnya, aku lihat pada huraian kitab Rawhah, bukan Rawhah, tetapi di sini adalah Rawdah, wa ra'aitu bi hasyiyati Rawdah. Lalu kena betulkan di situ, di sini disebut Rawhah, tetapi sebenarnya adalah Rawdah dengan dad, dengan di. Maka di sini kata Al-Hasan, aku lihat pada huraian kitab Rawdah Imam Nawawi tentang apa yang digambarkan oleh Imam Nawawi. Aku dapati pada kitab pada syarah Rawdah itu adanya tulisan Imam Muhyiddin An-Nawawi. Kita dah sebut Muhyiddin itu adalah laqab Imam Nawawi. Dia punya kunyah adalah Abu Zakaria. Nama beliau adalah Yahya. Nama ayah beliau adalah Syaraf. Maka di sini kata Al-Hasan, dalam syarah Rawdah, aku telah melihat tulisan Imam Nawawi yang berbunyi. Apakah tulisan Imam Nawawi? Dalam bentuk syair. Wa anta alladhi arjuhu fil amri kullihi alayka i'timadi fi jami'in nawaibi wa anta alladhi ad'uhu sirran wa jahratan
ajirni bilutfin fi jami'il masaibi. Apakah kata Imam Nawawi? Ya Allah, dikaulah tempat pengharapan untuk semua perkara, kepadamulah tempat pergantunganku untuk semua tindakan. Kaulah Tuhan yang kupanjatkan doa di waktu sunyi maupun nyata. Ganjariku dengan belas kasihanmu dalam semua kesengsaraan. Maka ini adalah kata-kata Imam Nawawi ketika mana beliau mensyarahkan akan kitab Raudah dengan tulisan beliau. Kemudian kata Al-Hasan, aku terjumpa juga tulisan Ali bin Ibrahim bin Daud dan apa yang digambarkan oleh Ali bin Hasan. Lalu Ali bin Hasan punya tulisan dijumpai oleh Al-Hasan, dan ketika mana Ali Al-Hasan menulis itu, dia berkata pada waktu itu ini adalah tulisan Imam Nawawi yang beliau tulis semula. Aku menjumpai tulisan Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf, kata Ali bin Ibrahim. Apakah tulisan Imam Nawawi? Amutu wa yabqa kullu ma qad katabtuhu faya laita man yaqra'u kitabi da'aliya la'alla ilahi an yamunna bi lutfihi wa yarhama taqsiri wa su'a fi'aliya. Maka ini adalah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Amutu wa yabqa kullu ma qad katabtuhu faya laita man yaqra'u kitabi da'aliya la'alla ilahi an yamunna bi lutfihi wa yarhama taqsiri wa su'a fi'aliya. Apakah syair Imam Nawawi? Maka di sini, maka kata Ali bin Ibrahim, aku jumpa tulisan Imam Nawawi yang beliau tuliskan semula. Apabila mati akan kekallah semua tulisanku. Maka di situ doa Imam Nawawi ketika mana beliau meninggal dunia, moga-moga tulisannya adalah kekal. Dan inilah yang kita nampak diguna pakai berterusan penulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sama ada dalam bidang fiqah daripada kitab seperti Minhajut Talibin, sama ada dalam tasawuf seperti mana kitab beliau Bustanul Arifin, dalam bab doa-doa seperti mana kitab beliau Al-Azkar, dalam hadis seperti mana syarah beliau untuk Sahih Muslim, dan banyak lagi syarah-syarah beliau yang beliau tidak dapat sempurnakan. Maka kata Imam Nawawi, apabila mati akan kekallah semua tulisanku. Sesiapa yang membaca bukuku, aku harap mendoakanku. Lalu ini adalah harapan Imam Nawawi. Kita baca buku beliau, bahkan kita telah baca tentang beliau, dah masuk 14 siri. Maka untuk mendoakan beliau, moga Tuhanku memberkati dengan kelembutan dan kasih sayangnya, merahmati kekurangan dan keburukan pada kelakuanku. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas. Sama-sama kita doakan, moga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas akan pengorbanan Imam Nawawi untuk menyebarkan agamanya, akan susah payah Imam Nawawi untuk menyebarkan agama Allah, dan juga bagaimana mereka sanggup menjalani kehidupan yang sukar, kehidupan yang mana kehidupan yang tak ada orang boleh meniru sepertinya kemudian daripadanya. Moga-moga Allah balas beliau dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat, dan moga-moga Allah berikan kepada kita cebisan kecil daripada semangat beliau menuntut ilmu, cintanya beliau pada ilmu, dan bagaimana beliau seorang ilmu yang mana mengamalkan ilmunya pada waraknya, pada zuhudnya rahimahullahu ta'ala. Lalu Syekh Qutbuddin menceritakan, pada malam Rabu 24 Rejab, Syekh Muhyiddin yang memiliki banyak hasil karangan di Nawah telah meninggal dunia. Lalu inilah kita nampak Imam Nawawi telah meninggal dunia pada malam Rabu 24 Rejab, ketika mana kita telah baca yang mana bilakah beliau telah lahir. Lalu beliau meninggal dunia pada usia yang muda dalam keadaan langsung tidak pernah berkahwin. Tak pernah berkahwin, langsung tak pernah berkahwin, langsung tidak pernah bernikah. Ini adalah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu kata Syekh Qutbuddin menceritakan, pada malam Rabu 24 Rejab, yang mana tadi kita nampak Ibnu Attar berpisah dengan Imam Nawawi pada 20 Rejab. Selang beberapa hari selepas itu, maka telah meninggal dunia Syekh Muhyiddin yang memiliki banyak hasil karangan di Nawah, telah meninggal dunia dan dikebumikan juga di Nawah
pada zamannya, kata Syekh Qutbuddin, beliau seorang sahaja, bukan beliau seorang sahaja, maksudnya tak ada orang yang boleh menyamai Imam Nawawi, yang kuat beribadah, sangat-sangat warak, hidup dalam serba kekurangan dan susah, serta menyeru kepada kebaikan. Dia sangat banyak mengajak kepada amar ma'ruf kebaikan. Lalu beliau juga kerap menghadap Raja Damsyik pada waktu itu, Raja Az-Zahir di Darul Adil, berulang-ulang kali. Dia jumpa raja bukanlah seperti saya dan kita, kalaulah jumpa orang kenamaan pada waktu itu minta tolong ataupun minta projek ataupun minta bantuan. Tidak, beliau berkali-kali jumpa raja dengan tujuan untuk menasihati raja, sampai raja pun takut dengan beliau. Sebab itulah kita nampak berulang kali beliau menziarahi Raja Az-Zahir di tempatnya di istana ni Darul Adil. Lalu Az-Zahir sendiri mengatakan kepadanya, aku merasa takut dengan Imam Nawawi. Raja pun takut dengan Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi datang bukan untuk minta bantuan, bukan untuk minta tolong, tetapi untuk nasihat. Raja pun takut dengan beliau. Az-Zahabi, aku merasa takut dengan dia. Beliau mempunyai tujuan dan niat yang sangat baik. Beliau akhirnya dilantik menjadi syekh, menjadi guru, menjadi ketua di Darul Hadis. Az-Zahabi memberitahu, beliau dilantik menjadi syekh, menjadi guru, menjadi ketua di Darul Hadis selepas daripada muhaddis yang terkenal, iaitu Abi Syamah pada tahun 665 Hijrah, iaitu 665 Hijrah, sehinggalah beliau meninggal dunia. Syamsuddin Ibn Fakhar menyebut, insya-Allah yang ini kita cuba habiskan biodata Imam Nawawi esok, tinggal hanya 2 muka lebih sahaja. Maka inilah berkenaan tentang Imam Nawawi yang ditulis daripada tulisan para ulama yang berbeza oleh Ibnu Kamiliyah, supaya kita melihat akan jasa dan luar biasanya keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu saya mohon jasa baik sahabat-sahabat yang rasa adanya manfaat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan. Mohon untuk sahabat-sahabat take note, letakkan dalam kalender yang mana akan bersambung ada kelas tambahan untuk kitab Al-Azkar. Lalu saya kadang-kala saya terlepas pandang nak letakkan poster. Lalu mohon take note sebelum tinggalkan, ada kelas tambahan kitab Al-Azkar pada 12 hari bulan hari Jumaat, pada 13 hari bulan hari Sabtu, pada 14 hari bulan pada hari Ahad. Dari jam 9 pagi hingga jam 12 tengah hari, kita berharap oleh para asatizah yang lain, yang saya akan kongsikan asatizahnya, yang mana mereka ini memang guru-guru yang biasa mengajar kitab Al-Azkar. Lalu moga-moga kita boleh ambil manfaat daripada mereka pada minggu depan 12, 13, 14, ianya adalah cuti umum. Lalu mohon untuk take note sendiri. Kadang-kala saya terlepas pandang untuk upkan poster dan kadang-kala saya mungkin terlupa. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk take note pada waktu itu. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada yang ada sahabat-sahabat yang mana ingin untuk mendapatkan Ajwa Madinah, kerana saya pun membantu sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Lalu siapa yang ingin untuk mendapatkan Ajwa Madinah, maka boleh tekan pada link yang diberikan. Moga-moga kita boleh membantu. Lalu orang yang pergi Madinah tahu Ajwa Madinah harganya berbeza daripada korma-korma yang lain. Maka dalam bentuk ini adalah lebih kurang sekilo, maka boleh tekan pada nombor yang diberikan itu kalaulah ada yang nak dapatkan ataupun nak hadiahkan kepada yang lain. Moga-moga kita boleh bantu. Dalam keadaan dah lebih kurang setahun tak ada orang pergi ke Madinah semenjak daripada PKP tahun lepas, maka mereka pada waktu itu berharap yang mana saya boleh membantu untuk tolong jualkan, dan mudah-mudahan ada daripada sahabat yang nak dapatkan, boleh tekan pada link yang diberikan Ajwa Madinah, yang mana dia jual ikut kilo. Moga-moga bermanfaat. Lalu yang penting take note 12, 13, 14, yang mana dia bukan ulangan, dia adalah sambungan daripada kelas-kelas kita pada setiap petang daripada jam 9 hingga 12. Buat masa ni yang telah confirm untuk bantu saya,
yang telah saya jemput untuk bantu mengajar adalah Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal, kemudian Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih, kemudian Dr. Roslan Muhammad, kemudian Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Dengan izin Allah, kalaulah Allah izinkan, insya-Allah mereka pada waktu itu akan berkongsi ilmu. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.